sambutan Bulan Koperasi Kebangsaan ini, di mana ia telah pun bermula semalam dan dijangka akan berakhir esok. Jadi bersama kami hari ini adalah Timbalan Pengarah Unit Hal Ehwal Antarabangsa dan juga Komunikasi Korporat Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Encik Muhammad Izzuan bin Khairuddin. Terima kasih Encik Izzuan kerana sudi meluangkan sikit masa bersama kami untuk berkongsikan sedikit maklumat berkaitan dengan koperasi dan apa aktiviti-aktiviti yang ada di bagi majlis perasmian Bulan Koperasi hari ini. Okey, pertamanya terima kasih saya punya rakan pengacara hari ni saudari Aziz. So betul saya mengucapkan banyak terima kasih terutamanya kepada pihak RTM yang bersama kami menjadi rakan strategik untuk mewawarkan ataupun mempromosikan BKK 2022 hari ini. Jadi Cik Izzuan, kita nak pergi orang kata dalam sedikit lah berkaitan dengan koperasi sendiri. Jadi kita mula daripada akar umbi koperasi itu sendiri. Mungkin Cik Izzuan boleh kongsikan sedikit apakah koperasi ini daripada bila ia dimulakan. Baiklah, sekarang ini kita adalah ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob yang disambut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Yang Berhormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Haji Omar. Baik, kita boleh saksikan Perdana Menteri dan juga Div-Div Kehormat lain menuju ke pentas utama. Dan sebelum itu saya ingin kongsikan sedikit tujuan bagi Hari Koperasi ini diadakan. Encik Izzuan, di mana ini adalah untuk menjelaskan aktiviti, peranan dan juga hala tuju gerakan koperasi serta menghebahkan juga kepada masyarakat Encik Izzuan bahawa koperasi ini memainkan peranan penting dalam pembangunan negara dari segi ekonomi dan sosial sendiri. Jadi, apakah yang Encik Izzuan boleh terangkan sebenarnya fungsi koperasi ini dari pihak SKM sendiri? Okey, mungkin bila kita bercakap berkenaan dengan koperasi ni betul. Mungkin bila kita cerita pasal koperasi, orang kata koperasi ni kalau saya nak pinjam duit mungkin melalui koperasi. Tapi para penonton sekalian, sebenarnya koperasi ni adalah boleh kita katakan sekumpulan orang yang mempunyai common need ataupun interest yang sama ataupun keperluan bersama. Contohnya macam saya katakan bila mana seorang dia berminat contohnya untuk menjalankan perniagaan kerepek, kerepek yang paling simple kerepek. Dia kata saya ada modal tapi agak sikit. So dia dalam masa yang sama dia dapat mengenali beberapa lagi rakan dia yang rasanya berminat sama-sama untuk perniagaan kerepek. So mereka ni berkumpul ataupun berkooperasi ataupun bekerjasama untuk mengumpulkan sedikit dana untuk mereka memulakan perniagaan. So lebih kurang macam itulah, the simple way. Kita bersama-sama dengan orang lain, kita kumpul dana ataupun mempunyai interest yang sama, minat yang sama. Minat yang sama, dan kita tubuhkan satu koperasi dan akhirnya kita boleh berjalan atau bergerak sebagai satu entiti yang kita namakan koperasi. Mungkin boleh start berniaga contoh macam itulah. Jadi sesuai untuk saya katakan di sini Encik Izzuan, ada juga perkara-perkara lain yang koperasi bawakan seperti Encik Izzuan katakan tadi, bekerjasama dalam berniaga produk mereka dan juga perkhidmatan lain. Misalnya kita nak buang tanggapan orang ramai yang mengatakan bahawa koperasi ini adalah satu untuk bantuan pinjaman kewangan. Betul tak Cik Izzuan? Betul. Sebenarnya bukan sahaja bantuan kewangan. So kalau kita ceritakan koperasi ini, kita ada 6 sektor ekonomi utama yang kita menjadi tumpuan. Kewangan salah satunya lah. Dan kita juga ada penjagaan diri dan pelancongan, peladangan, pertanian, hartanah. Maksudnya ada pelbagai sektor sebenarnya. Bukan sahaja
bercerita pasal tentang pinjam kewangan meminjam sahaja. dan kewangan saja. Ayo, jadi bila saya dengar tentang produk kecantikan misalnya, pelancongan Betul. sendiri, Yes. itu adalah sesuatu yang mungkin saya sendiri okey. tidak Alright. begitu orang kata terdedah dengan benda ini, tapi kita tahu bahawa seperti yang Cik Izwan kata tadi, bukan sahaja kewangan, tetapi kita boleh dapatkan perkhidmatan-perkhidmatan lain seperti bantuan pembiayaan kewangan dan juga pembiayaan berkenaan konsultasi yang berkaitan dengan koperasi itu sendiri. Yes. Jadi Cik Izwan, saya juga nak tahu sedikit cara untuk mendaftar sebagai ahli ini. Saya lihat melalui website ataupun sesawang Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu sendiri, ia sangat straightforward orang kata. Betul. Jadi mungkin Cik Izwan boleh kongsikan cara-cara atau ada syarat-syarat yang perlu mereka tahu untuk mereka menjadi sebagai ahli ataupun anggota koperasi ini. Okey, dia ada dua perkara yang berbeza kita katakan. Kalau kita nak menjadi anggota kepada sesuatu koperasi, okey, so kita kena melihat pertamanya kelayakan kita lah. Okey, adakah kelayakan yang saya masukkan ni bersesuaian dengan koperasi tersebut. Contoh, saya bagi contoh, contohnya koperasi kaki tangan RTM. So orang-orang yang mungkin layak mungkin adalah warga-warga ataupun alumni kaki tangan RTM kan. So contoh macam tu. Dan yang kedua, kalau kita nak menubuhkan koperasi, so satu nak jadi anggota koperasi, satu lagi kalau kata kita nak menubuhkan koperasi. So nak menubuhkan koperasi ni, sebelum ni memang mengikut akta yang lama, memang kita perlukan minimum 50 orang ya, untuk membentuk sebuah koperasi lah. So tapi selepas melihat situasi semasa, environment semasa, dengan peredaran masa yang sekarang ni, so pindahan akta telah dibuat, hanya dengan minimum 20 orang saja so sudah kita boleh menubuhkan koperasi. So macam mana cara nak daftar dia? Mudah, secara online. Okey, kumpul lebih kurang 3 orang yang penaja. Maksud penaja ni orang yang nak menubuhkan koperasi lah. So penaja ni akan mendaftar secara online dalam kita punya laman website, iaitu www.skm.gov.my. So di situ ada borang pra pendaftaran. So kita isi dulu borang tu. Selepas borang pendaftaran itu diisi, kemudian pihak SKM sendiri, okey, pihak SKM maksudnya pihak SKM di mana koperasi itu didaftarkan. Ya, betul. Dia mengikut negeri. So kalau kata mengikut kelulusan yang diberikan oleh SKM peringkat negeri itu sendiri. Kalau kata kita daftar di negeri Selangor, so pihak pegawai di negeri Selangor akan menghubungi tuan-tuan dan puan untuk meneruskan lagi lah prosedur pendaftaran koperasi tersebut. Jadi sebenarnya ia tidaklah begitu rumit. Tidak. Sebenarnya. Very simple, straightforward. Jadi lagi satu kita baik, sebelum kita ke nyanyian lagu negaraku selepas ini, saya ingin tanyakan sedikit lagi berkaitan dengan mungkin bagaimanakah koperasi untuk nak pastikan bahawa sektor koperasi ini terus berdaya saing dengan kita tahu dengan situasi pandemik COVID. Baik, kita akan memberi hormat dengan berdiri dengan memberi baik. Seterusnya lagu koperasi selepas ini. Bersama
bersempena dengan sambutan 100 tahun gerakan koperasi. Jadi Cik Izwan, kita teruskan dengan perbincangan kita tadi berkaitan dengan program-program turun padang untuk beri pendedahan kepada kepentingan koperasi. Adakah yang berkesan? Baik, pertama Cik Izwan, kita teruskan ke lagu koperasi akan dimainkan sebentar. Baik, itu tadi lagu Kecemerlangan Koperasi, dan selepas ini kita boleh saksikan bacaan doa yang akan diteruskan. Baik, sebelum itu kita sambung dengan temu bualan kita tadi Cik Zuan. Program-program yang dilakukan, adakah ia boleh ataupun ia berupaya memberi kesan kepada mereka yang terlibat? Seperti kita tahu, ada juga Hari Koperasi Negara di peringkat negeri seperti di Kedah, di Pulau Pinang dan di Pahang sebelum ini. Mungkin Cik Izwan boleh komen sikit. Okey, berkenaan dengan program turun padang ni, so memang kami di pihak SKM, terutamanya di peringkat negeri lah, so memang kita sentiasa mengadakan pelbagai program yang berkaitan koperasi lah. So ia bukan sahaja untuk koperasi dan juga anggota koperasi itu sendiri, tapi kita juga ada membuat promosi berkenaan dengan faedah dan kebaikan untuk berkoperasi. So ada program yang kadang bersama dengan penduduk kampung. Contohnya kita ada buat program baru-baru ni, program mencandat sotong. Kan? So bila kita candat sotong, nampak program dengan koperasi kan, tapi dalam program candat sotong tu kita war-warkan benang koperasi ni. So kita edarkan kita punya pamphlet, kita bagi tahu apa kebaikan dia, dan kita bagi tahu juga jika berkoperasi ni sebenarnya tuan-tuan dan para penonton terutamanya kena tahu yang bila kita berkoperasi ni, kita boleh mendapat satu dividen. Dividen tu salah satu yang utama lah. Maknanya bila kita kita berdaftar sebagai dan menjadi anggota, so kita bayar kita punya yuran, share dalam modal share dalam koperasi kita.
So bila mana koperasi menjaga perniagaan, so ada keuntungan, insyaAllah kita akan dapat dividen, kan. Betul. So contohnya macam bank rakyat. Aziz adakah anggota kepada bank rakyat? Bukan, tak dapat. Malangnya tidak. Contohnya bank rakyat ni kita tahu setiap tahun paling sikit 10% daripada jumlah modal yang kita laburkan dalam bank rakyat. Banyak juga. Ya, banyak tinggi, lebih besar sebenarnya daripada fixed deposit, betul tak kan? Dan selain itu, bila